Oh, Naim kata dah boleh, dah gunting. Selamat kan Naim, kalau gunting rambut sekarang? Kami TKI di Kilang sudah isi formula di Kedutaan Indonesia sudah 2 minggu pun belum direspon. Mohon pencerahan yang amat berhormat. Hanik, terima kasih atas maklumat ini. InsyaAllah saya akan berhubungan dengan pihak Dubes Kedutaan Indonesia. Kerana saya ada kenal rakan situ dan beliau sangat prihatin. InsyaAllah, terima kasih atas maklumat ni. Saya rasa kita perlu bermuafakat, tolong sesama kita. Saya tahu pekerja TKI, pekerja di Malaysia perlu dibantu kerana saya tahu pekerja Indonesia sangat berjasa untuk pembangunan di Malaysia, dan saya boleh kata hampir rata-rata semua bangunan di Kuala Lumpur, di kota-kota besar dibangunkan oleh warga Indonesia. Terima kasih rakyat Indonesia, terima kasih pekerja-pekerja Indonesia di Malaysia. Dan saya rasa kerjasama sebegini yang mana ada lebih rezeki perlu membantu mereka-mereka yang kurang di ketika ini. Tadi keluar arahan boleh. Ya, oh okey Naim. So lepas ini kita ada boleh gunting rambut lah. Khairul Azman Abdul Rashid, boleh tapi kena mohon kepada MITI, bukan automatik. Oh okey. Wah, sekarang MITI jaga kedai gunting rambut man. Azman ialah kawan saya. Dulu pernah tinggal sekali, satu dorm, satu hostel man. Terima kasih man. Apa khabar man? Saya concern ni, isu Hanik beritahu saya ni, pekerja-pekerja di kilang yang telah hubungi Kedutaan Indonesia belum dapat. InsyaAllah saya akan ambil maklum dan saya akan hubungi mereka insyaAllah cepat mungkin. Okey, selain pada tu saya nak tanya kawan-kawan di Indonesia terutamanya, bagaimana keadaan COVID-19 di Indonesia, terutama sekali di kawasan-kawasan desa. Kerana saya difahamkan kemudahan di desa memang tidak baik. Arnel, apa khabar Arnel? How are you? Arnel Banas, my friend from Philippines. How are you? And happy birthday to your parent recently. Miti jaga pula. Hello, hi Anil, how are you? I'm good. For this session, I think we can use Malay language, we can use English, we can use Bahasa Indonesia, we can use anything where we in this region can understand. Anil, I know he may be a guy from Philippines, Manila, but I know he understands Malay very well. Hi Anil, please show me your Malay language. Naim, betul. Kita muafakat, insyaAllah, Nusantara hebat. Sarawak terkawal, bermacam-macam bantuan makanan diberikan oleh kerajaan negeri, cuma keadaan yang memerlukan perkhidmatan perbankan yang merisaukan. Kebanyakan daerah kecil di Sarawak tak ada bank terpaksa. Jangan, terima kasih atas maklumat ni. Betul. Saya difahamkan juga ada mesin-mesin ATM tertentu pun apabila kita cuba nak keluarkan wang, dia tidak ada bahagian tu, bahagian withdrawal, bahagian pengeluaran. Jadi saya rasa apatah lagi di kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar seperti yang Jangu katakan tadi. InsyaAllah Jangu, saya akan hubungi kawan-kawan di Sarawak. Tahniah kerajaan negeri Sarawak kerana memberi bantuan yang cukup baik. Stay safe my brother. I'm good, Anil, I'm good. Convey my regards to our friends, to Sue, to Kat, to YB, to everyone in Manila. Wabi masak apa hari ni? Firdaus, hari ni saya masak ayam goreng kunyit. Erwin bertanya,
Menjelang bulan puasa, tradisi kita adalah mudik lebaran ke kampung halaman. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk memutuskan mata rantai COVID-19 di Malaysia sendiri bagaimana. Erwin, untuk makluman Erwin, baru-baru ni pihak kerajaan ada membincangkan sama ada pasal Ramadan boleh diadakan ataupun tidak. Pun begitu, perkara ini belum diberikan satu keputusan ataupun arahan yang khusus. Walaupun segala keramaian ataupun perhimpunan yang melibatkan ramai orang tidak digalakkan. Baru-baru ini sekumpulan doktor pakar telah membuat satu kenyataan bahawa mereka mencadangkan bahawa pasal-pasal Ramadan tidak boleh diadakan kerana dikuatiri akan memberi impak kepada rantaian COVID-19 yang telah cuba diputuskan dengan baik selama ini. Jadi di Indonesia bagaimana, Erwin? Sebab saya tahu perkara ini mungkin akan menjadi agak sensitif, terutama sekali kepada masyarakat Islam yang memang kita tahu rata-rata akan keluar beramai-ramai, terutama sekali untuk berterawih, untuk buka puasa dan sebagainya. Erwin, boleh beri sedikit maklumat? Mael, Assalamualaikum. Mael, kawan saya daripada Pulau Pinang, orang kampung Melayu. Apa khabar? Yang penting di sini, saya ingin mencadangkan kepada kawan-kawan terutama yang berada di dalam live ini, COVID-19 ini, seingat saya kita tidak boleh uruskan hanya mengikut negeri-negeri tertentu atau negara tertentu saja. Setakat hari ini saya melihat Indonesia, Philippines, Singapura, Malaysia seolah-olah mengendalikan isu ini secara berasingan. Memandangkan saya rasa rantau ini merupakan satu rantau yang sangat kecil berbanding dengan rantau-rantau yang lain, terutama sekali apabila ada negara-negara tertentu yang mempunyai kelebihan tertentu melebihi negara yang lain dari segi ekonomi dan sebagainya. Saya lebih menggalakkan supaya pembasmian COVID ini dilakukan secara serantau. Saya rasa usaha ini bukan saja perlu dibuat oleh antara kerajaan dengan kerajaan. Saya rasa kita sebagai rakyat juga boleh membuatnya antara people to people. Dan saya rasa orang di balik pulau boleh mencari jalan bagaimana membantu rakan-rakan di Medan. Paling tidak pun kita ambil tahu. Sebab saya rasa di kala ini perkara yang lebih penting ialah bagaimana kita prihatin ataupun concern kepada kawan-kawan kita di negara jiran. Contoh isu malam ni yang sangat saya terkesan ialah isu mahasiswa. Di Malaysia ini bukan saja pelajar Malaysia yang belajar, ada pelajar daripada Indonesia, ada pelajar daripada Afrika, ada pelajar daripada negara-negara Arab, ada pelajar-pelajar daripada Bangladesh dan sebagainya. Bagi saya mereka ini ialah kawan-kawan kita yang perlu dibantu. Okey, Erwin menjawab, di Indonesia sudah ada himbauan untuk tidak boleh pulang kampung. Hal ini pun sudah ada maklumat dari pemerintah pusat, dari daerah. Solusinya ialah untuk cuti lebaran undur pada akhir bulan Disember. Ini satu cadangan yang baik, Erwin. Saya tak pasti sama ada ianya akan mendapat bantahan kalau cuti lebaran kita postpone, kita anjak ke belakang. Tapi saya rasa ini satu cadangan yang baik agar kita semua tidak bersesak-sesak pulang ke kampung terlalu beramai-ramai dan dikhuatiri akan mencakiti rakan-rakan di kampung. Sebab itu saya untuk kali ini terpaksa tinggal di Kuala Lumpur, walaupun keluarga saya, ibu saya, kakak-kakak saya semua berada di balik pulau dan saya harap mereka semua sihat, Alhamdulillah. Sebab saya tahu Naim dan kawan-kawan di sana bekerja sangat kuat untuk membantu warga di balik pulau. Erwin, di Malaysia yang saya tahu setakat hari ini memang perintah untuk bergerak di antara
negeri ke negeri pun dibuat dengan sangat terbatas. Kita memerlukan kebenaran secara khusus untuk bergerak ke suatu negeri. Contoh macam saya tinggal di Kuala Lumpur, walaupun bersebelahan dengan Selangor, saya tidak dapat terus pergi melintas ke laluan contohnya Jalan Gasing itu, kerana di situ diletakkan barricade ataupun halangan untuk pihak-pihak melalui di situ. Azhar Satria, Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Tapi Disember gak lebaran bro Erwin. Azhar, mungkin boleh beri pandangan bagaimana rakan-rakan mahasiswa, rakan-rakan HMI dan sebagainya di Indonesia.